السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung semula dalam kitab Bulughul Maram ini, Babu sujudis sahwi wa ghairihi, bab sujud sahwi dan selain daripadanya. Dan kita telah baca pada minggu yang lepas hadis Abdullah bin Buhaina, Abdullah ibnu Buhaina, di mana Nabi sallallahu menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bangun daripada rakaat yang kedua yang sepatutnya baginda membaca tasyahud awal. Dan baginda telah bangun dan baginda walam yajlis, baginda tidak duduk, dan orang ramai pun ikut bangun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta idza qada as-salata, apabila Nabi selesai daripada salat, wantazara an-nasu taslimahu, orang ramai tunggu Nabi SAW bagi salam. Fakabbar wa huwa jalis, kemudian Nabi bertakbir sedangkan baginda keadaan duduk. Wasajada sajdatain, dan baginda sujud dua kali sujud. Qabla an yusallima, sebelum baginda memberi salam. Yakni hadis itu menyatakan Nabi SAW sujud sahwu dua kali sebelum memberi salam. Thumma sallam, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam salam, kemudian baginda bagi salam. Dan ini merujuk kepada kesilapan ataupun terlupa di dalam solat yang membabitkan tasyahud awal. Dan tasyahud awal ni adalah sunat yang sangat dituntut di dalam mazhab Syafi'i, tetapi di dalam mazhab Hambali dia merupakan suatu kewajipan di dalam salat. Dia membezakan antara rukun dan wajibat, antara yang rukun dan yang wajib. Yang rukun jika tinggal mesti wajib ulang dan tidak sah salat. Yang wajib seperti tasyahud awal ataupun dalam bahasa kampung kita tahiyat awal, jika kita sekiranya tertinggal dalam mazhab Hambali dengan sengaja, batal salat. Tertinggal dengan sengaja, batal salat. Tetapi jika tidak sengaja dan telah bangun, diganti dengan sujud sahwi. Dan ini ada beberapa perkara yang lain yang merupakan kewajipan salat di dalam mazhab Hambali. Tapi dalam mazhab Syafi'i ia merupakan antara sunat ab'ad yang mana sangat dituntut, diganti dengan sujud sahwi. Hadis yang akan kita baca ini, sujud sahwi ni sujud sawi lah tuan-tuan duk sebut. Dia bukan sawi, sahwi. Sujud sahwi ini ialah hadis yang kita akan baca ni ialah Nabi sujud selepas daripada memberi salam. Dalam hadis minggu lepas sujud sebelum salam, dan hadis yang akan kita baca ni sujud selepas memberi salam. Bagaimana keadaannya? Kita lihat hadis ini sama-sama insya-Allah dan cuba memahaminya.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ni panjang, saya akan baca terjemah terus. Ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Yani muttafaqun alaih. Hadis ni disepakati ke atasnya, yakni bila disebut muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim dengan memasukkan hadis ini di dalam kitab sahih mereka berdua. Yakni Al-Bukhari memasukkan hadis ini di dalam Sahih Al-Bukhari. Kalau dia masukkan hadis itu di dalam kitab dia Al-Adabul Mufrad, kitab Bukhari juga, tidak dikira sebagai hadis Sahih Bukhari. Tapi yang ni dia masukkan dalam kitab dia Sahih Al-Bukhari, Al-Jami'us Sahih. Dan dimasukkan oleh Imam Muslim juga di dalam sahihnya. Maka dinamakan muttafaqun alaih. Cuma hadis yang akan kita baca ini, yang diriwayatkan, yang dibawa oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, hadis ini datang dengan lafaz Al-Bukhari. Yani Imam Bukhari ada masukkan hadis ini dalam sahih dia, Imam Muslim masukkan hadis ini dalam sahih dia. Ada perbezaan sedikit. Hadis yang dipetik oleh Ibn Hajar ni yang dia ambil daripada Sahih Bukhari. Perbezaan tu seperti mana yang telah saya sebutkan sebelum daripada ini. Kadang-kadang rawi meriwayatkan hadis menggunakan lafaz-lafaznya yang sendiri, perkataan dia sendiri, yang maksudnya sama. Ataupun kadang-kadang aturannya itu terdahulu dan kemudian, ataupun kadang-kadang dipendekkan riwayat. Maka kalau kita baca tengok kata dalam Bukhari, tengok lain, dia sama tapi mungkin perbedaannya itu pada versi yang dibawa itu. Untuk tuan-tuan faham bagi pelajar-pelajar QIPS yang belajar hadis ni. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ihda salatil ashi rak'atain. Nabi sallallahu alaihi wasallam salla ihda rak'atil ashi ihda salatil ashi rak'atain. Nabi salat ihda salatil ashi, salah satu daripada sembahyang al-ashi, raka'atain, 2 rakaat. Salatul ashi apa dia? Para ulama nak bincang perkataan al-ashi ini perkataan apa. Kita lebih dekat dengan perkataan ashi ini, tuan-tuan tahu, ialah Isya. Isya, waktu Isya. Sebab tu Arab ni waktu kita panggil semayang yang dah gelap tu semayang Isya. Makan malam tu dipanggil apa? Asya. Asya, Isya, waktu tu solat tu Asya, makan malam, dinner. Salatul ashi di dalam bahasa Arab, para ulama bahasa menyatakan ialah salat selepas gelincirnya matahari sehingga terbenam matahari ataupun sehingga terbitnya fajar. Jadi Nabi semayang salah satu daripada salat asyi ini raka'atain, 2 rakaat. Jadi salat yang asyi yang 2 rakaat ni apa yang boleh jadi 2 rakaat? Kan? Tak ada lah. Yang ada selepas gelincir matahari ni zuhur lagi, asar lagi, maghrib, isya. Jadi perkataan al-ashi ini boleh merangkumi solat-solat ni. Dia tak bagi tahu solat apa. Nanti kita akan tengok kejadian-kejadian di dalam riwayat-riwayat
hadis-hadis Nabi SAW. Hadis ini dia kata Nabi semayang yang 4 ni rakaatain. Nabi semayang 2 rakaat. Ataupun semayang yang asyi ni sama ada apa? Zuhur, asar, maghrib ataupun isya. Dia tak sebut semayang mana. Ada riwayat yang menunjukkan macam Abu Hurairah terlupa semayang mana satu. Tapi yang pentingnya Nabi semayang berapa? 2 rakaat. Bila 2 rakaat tak cukup lah. Dia sama ada 4, melainkan Nabi musafir. Ini Nabi tidak musafir. Melainkan 4 ataupun 3. Ada riwayat yang menyatakan, yang menunjukkan Nabi SAW memberi salam selepas daripada 2 rakaat, macam riwayat ni. Ada hadis yang menunjukkan Nabi SAW bagi salam selepas 3 rakaat. Jadi solat tu mesti 4 jugalah. Itu hadis Imran bin Husain, dulu saya telah sebut. Ada hadis Nabi SAW salat 5 rakaat. Terlebih satu, hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis Abdullah bin Buhaina yang kita baca minggu lepas, Nabi SAW tak terkurang, tapi semasa rakaat yang kedua baginda bangun sebelum tasyahud, tanpa tasyahud, yakni tertinggal tasyahud. Kejadian-kejadian ini berlaku di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Bagi memberikan pengajaran kepada kita bagaimana untuk kita lakukan apabila kita tersilap. Dalam hadis yang lepas, tuan-tuan tengok hadis yang lepas, Nabi SAW bangun. Dan dalam riwayat yang lain Nabi kata, innama ana basyarun mislukum ansa kama tansawun. Nabi kata, sesungguhnya aku ini manusia seperti kamu. Aku lupa seperti mana kamu lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni. Apabila aku terlupa, kamu ingatkan aku. Minggu lepas kita bicara tentang masalah basyariyatul rasul. Rasul ini manusia. Allah tak bawa satu Superman yang mana dia tak boleh lupa, dia tak apa, sehingga kita tak boleh meneladani baginda. Sebab itu percubaan sesetengah orang yang saya sebut pada minggu lepas, cuba nak tunjukkan tokoh ilmu dia ni, ataupun guru dia ni, ataupun kiai dia, ataupun habib dia ni serba ajaib, menyanggahi apa yang cuba Allah, apa yang Allah jadikan pada Nabi kita Muhammad SAW, sedangkan baginda seafdal manusia. Dalam hadis ini dia bangun, dia solat 2 rakaat. Thumma sallam, kemudian baginda memberi salam. Thumma qama ila khashabatin fi muqaddamil masjid. Kemudian Nabi SAW bangun pergi kepada potongan kayu yang ada di depan masjid. Ada batang kurma yang Nabi guna untuk solat, untuk khutbah tu, ataupun kayu yang lain, Nabi pergi duduk di situ. Selepas baginda bagi salam, baginda bangun dan pergi ke kayu itu.
Dan hadis ini juga menunjukkan, bacaan-bacaan selepas salat itu sunnah. Ada kala juga baginda tak baca, baginda bangun, makmum ada di belakang. Maksudnya bukan kewajipan kita disuruh baca, digalakkan, tapi ada riwayat menunjukkan oleh kerana dia bukan wajib, Nabi bangun. Fa wada'a yadahu 'alaiha, Nabi letak tangan baginda di atas kayu tu. Dalam sebahagian riwayat menunjukkan macam Nabi ada perkara yang duk tengah fikir. Mungkin ada yang nampak macam Nabi ada nak marah, karena baginda menguruskan urusan umat ini. Ada hal yang baginda mungkin marah, dan itu adalah insan, bashar. Aghdabu kama taghdabun, aku marah macam kamu marah. Kerana Nabi, kalau Nabi tak ada perasaan, macam mana kita nak contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana baginda ada perasaan yang ada pada manusia, tapi baginda itu menjaga keinsanannya itu sehingga mematuhi Allah dan Rasul, mematuhi ajaran Allah, itu yang menjadikan baginda di maqam yang agung. Apabila Nabi duduk di depan tu, letak tangan dia. Wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar, di dalam kaum yang, dalam orang yang duk salat tu ada Abu Bakar dan Umar. Yakni maksudnya ada orang utama lah, ada Abu Bakar dan Umar. Pasal apa Abu Hurairah sebut ni? Nak tunjukkan kalau ada Abu Bakar dan Umar ni, kira ni yang paling rapat lah. Kalau orang lain tak berani nak tanya pun, yang dua ni akan berani lah, bolehlah tanya. Orang yang rapat dengan Nabi SAW. Lepas tu Nabi ni banyak dalam riwayat, dakhaltu ana wa Abu Bakrin wa Umar, kharajtu ana wa Abu Bakrin wa Umar. Aku Abu Bakar dan Umar masuk, aku dan Abu Bakar dan Umar keluar. Tuan-tuan kena baca sirah Abu Bakar, sirah Umar bin Khattab. Syiah kafirkan dua ni, tapi kalau kita baca sirah mereka, kita akan rasa kerdil diri kita. Qatar ada keluarkan filem Umar bin Khattab, banyak puluh siri, walaupun taklah sama macam Umar yang sebenar, tapi dia keluar tu dengan Syekh Ali Sallabi, pakar sejarah, penulis sejarah Islam, penasihat dalam filem tu juga Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Boleh dituntun macam mana, hatta itu lakonan pun kita dapat rasakan haibahnya Umar itu, hebatnya sejarahnya. Banyak siri. Daripada tuan-tuan pergi tengok drama Korea, lebih baik tuan-tuan pergi tengok semua fake drama Korea. Sebab tu bila kahwin anak keluar macam lain. Wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar, di dalam kaum itu ada Abu Bakar dan Umar. Fahaba an yukallima, mereka berasa haibat, berasa gerun nak cakap dengan Nabi. Tengok Nabi diam, serius. Jadi dia orang nak tanya lah juga, tapi fahaba an yukallima, berasa haibat, berasa gerun nak pergi tanya Nabi. Sebab apa? Tu haibatul Rasul, kehebatan Rasul. Dan orang yang Allah bagi Rasul tak boleh dibandingkan hebat. Orang tengok Omar juga hebat, gerun. Sehingga Sayyidina Umar, tukang yang gunting rambut dia terpotong, terluka tangannya, tangan tukang gunting itu sendiri. Kenapa? Takut ke Umar. Gerun. Gerun ni bukan kerana kau tu buat orang, tapi Allah bagi sebagian orang tu orang gerun.
Sebab tu pemerintah, penguasa, tokoh, dia ada haibatus sultan, kegerunan orang di atas sultan itu. Pemerintah itu mesti ada unsur digeruni. Kalau orang boleh duk gelak, puldah telinga jentik dia, tak boleh jadi pemerintah. Bagus okey, rakyat tu kata aku berapa kali luku bala dia dah. Tak jadi. Rakyat boleh takut. Tapi pemerintah, tokoh mesti ada haibah dia. Ada gerun orang bila bertemu dengan dia. Pemerintah, Nabi SAW, ulil amr, dan baginda Rasul SAW. Hatta Abu Bakar dan Umar yang dekat tu pun nak cakap pun bimbang. Fahaba an yukallimah. Rasa gerun, rasa hebat nak pergi bercakap dengan baginda SAW. Wa kharaja sar'anun nas. Keluarlah orang-orang yang awal keluar ni, yang keluar awal daripada saf ni. Kadang-kadang orang-orang yang mengenali Rasul tu gerun. Mari hak jenis badui tak tahu apa ni, kadang-kadang dia tak tahu apa, dia cakap je lah kan. Tapi bila orang mengenali satu orang tokoh dia gerun lah. Mari badui ataupun kadang tak tahu. Tapi yang ni mereka kenal Nabi SAW. Cuma mereka perkataan boleh dibaca dalam bahasa Arab ni, ditulis ini fa kharaja sar'anun nas. Boleh baca juga fa kharaja sur'anun nas. Jangan berapa dalam bahasa boleh baca banyak. Dikeluarlah orang-orang awal yang keluar. Faqalu aqusiratis salah. Mereka pun kata, semayang ni telah diqasarkankah ataupun telah dipendekkankah? Aqusiratis salah. Semayang telah dipendekkankah? Dia orang tak tanya Nabi. Wa rajulun yad'uhu Nabi sallallahu alaihi wasallam zal yadain. Dan satu orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil dia zal yadain. Zul yadain lah, zal yadain, zul yadain, zil yadain ni disebut grammar ya. Macam Abu Bakar, Abi Bakar, Aba Bakar. Pasal apa berubah tu di sudut grammar. Okey. Di sudut nahwu. Zul Yadain ni satu orang yang nama dia Zul Yadain. Pasal Zul Yadain ni orang yang mempunyai dua tangan. Sebahagian ahli-ahli ni menyebut bahawa kerana dia ni tangan dia panjang sikit. Bukan panjang tangan jenis sakau duit orang. Memang tangan dia labuh sikit. Nama dia Al-Khirbaq bin Amr daripada Bani Salim. Al-Khirbaq bin Amr daripada Bani Salim. Dia ni faqala ya Rasulullah anasita. Dia api berani. Dia kata, wahai Rasulullah, adakah engkau telah lupa? Maksud adakah Rasulullah lupa? Yang bukan maksud buat lupa, yang ni terlupa. Qasurat, ataupun semayang itu memang dah pendek, dah dipendekkan. Yang 4 tu dah jadi 2. Dia tanya Nabi SAW. Nabi tengok dia, Nabi kata, lam ansa walam tuqsar. Aku tak lupa, Nabi kata. Dan semayang tak dipendekkan. Kata Zulyadain, faqala bala qad nasita. Bahkan ya Rasulullah, engkau telah lupa. Dia main cakap Nabi. Nabi dia kata, hang siapa nak main cakap dengan aku? Aku Nabi yang tahu tak? Ini menunjukkan benarnya Rasul. Kalau agama itu ada kepentingan untuk diri Nabi SAW, baginda tak akan mengakui apa-apa kesilapan. Kalau dia yang, baginda yang mencipta agama. Faqala qad nasita.
Bila dia kata qad nasit, Nabi pun fasalla raka'atain thumma sallam. Bila dia kata macam tu, Nabi pun dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Muslim, dia kata salatul asar, ini sembahyang asar. Dalam sebahagian riwayat, lepas Zulyadain kata macam tu, Nabi kata asadaqa Zulyadain. Nabi tanya orang ramai, betul ke yang Zulyadain cakap ni? Kata aku sembahyang 2 rakaat. Fa'au. Mereka semua buat syarat, tak kata ya, bagi tanda pada Nabi, betul lah Rasulullah. Bila mereka kata fasalla raka'atain, Nabi semayang lagi 2 rakaat. Nabi tambah 2 rakaat. Jadi orang belakang pun semayang bersama dengan Nabi 2 rakaat. Thumma sallam, kemudian Nabi bagi salam. Tambahan kepada semayang yang kurang tu, Nabi semayang lagi 2 rakaat, Nabi bagi salam. Sedangkan kita tahu dah Nabi dah pergi ke depan, pegang kayu tu, orang dah bercakap dengan Nabi, Nabi tanya balik, Nabi semayang 2 rakaat. Yakni Nabi sambung solat itu lagi 2 rakaat. Thumma sallam, kemudian Nabi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian Nabi bagi salam. Thumma kabbar. Cuba tengok hadis tu. Tentang kitab banyak, sebagian tuan-tuan tak ambil kitab. Ada kitab belakang. Thumma kabbar, kemudian Nabi takbir, Allahu akbar. Fasajada mithla sujudihi au atwal. Baginda sujud seperti sujud dalam semayang itu ataupun lebih panjang sikit. Thumma rafa'a ra'sahu fakabbar. Kemudian Nabi angkat kepala daripada sujud, Allahu akbar, dia takbir. Thumma wada'a ra'sahu fakabbar fasajada mithla sujudih. Kemudian Nabi letak balik kepala Nabi, yakni Nabi sujud dan bertakbir Allahu akbar. Baginda sujud seperti mana sujudnya atau lebih panjang, au atwal. Thumma rafa'a ra'sahu wa kabbar. Kemudian Nabi SAW angkat kepala baginda dan takbir Allahu akbar, angkat kepala. Hadis ni berbeza dengan hadis yang awal dulu, beberapa hal sebelum saya nak sebut tuan-tuan. Iaitu hal yang antara yang beza dalam hadis ini, iaitu dalam hadis yang awal yang kita baca minggu lepas, baginda SAW tertinggal itu ialah tasyahud awal. Yang ni baginda telah kurang rakaat. Yang kedua yang jelas ialah dalam hadis yang lepas baginda sujud sebelum memberi salam. Dalam hadis ni bagi salam dulu baru sujud sahwu sebanyak 2 kali sujud. Dan ini menimbulkan perbincangan di kalangan ulama terhadap benda ini. Hadis Zulyadain ini, hadis ni ialah hadis yang penting di dalam ilmu fiqh. Sehingga sebahagian daripada para fuqaha membahaskan hadis ni, mengambil faedah daripada hadis ni 150 faedah yang diperolehi daripada hadis Nabi SAW ini. Di antaranya banyaklah dalam hadis ni. Antara yang boleh saya ingin sebut sedikit dalam hadis ini ialah, dalam hadis ni Nabi SAW kita dapati hadis ni Nabi kembali balik solat walaupun telah bercakap. Yang ni bercakap disebabkan terlupa ataupun bercakap disebabkan tak ingat kita tengah solat,
tiba-tiba lalu satu benda terkejut kita. Allah apa dia tu? Terkejut misalnya. Para fuqaha berdasarkan hadis ni, dia kata kalau orang yang terkejut, tak sengaja, terlupa kata dia dalam salat, tidak membatalkan salat. Kalau sengaja, batal. Pergerakan dalam salat yang tidak sengaja juga tidak membatalkan salat. Karena Nabi SAW pergerakan yang banyak, tapi terlupa, tidak membatalkan salat. Lalu kita duduk tengah solat, lalu ulang ke apa, terlompat kita. Boleh tak kita sambung balik solat? Boleh sambung. Kerana itu tidak sengaja dan kita dah terlupa kita di dalam solat. Ini antara benda yang boleh diberikan manfaat daripada hadis yang kita lihat. Dan hadis ni juga, kalau sekiranya satu orang itu, selepas orang beritahu, ni tadi semayang 3 rakaatnya, betul ke? Isteri kita kata, tadi abah semayang 3 rakaat, semayang Isya, betul ke? 4 ke? 3. Kita pergi tanya pula anak kita, berapa abah semayang tadi? Memang 3. Boleh untuk kita ta'akud, untuk kita make sure, supaya untuk kita tambah. Walaupun menyebabkan ada perkataan setelah diberitahu kita kurang, kita masih bercakap. Tapi bercakap kita tu dengan tujuan untuk apa? Berkaitan dengan solat. Kalau tadi abah semayang 2 rakaat, ya ke? Oi, tak perasan. Hawak mai kopi dulu, aku minum sekejap lagi, sambung lagi. Yang tu tak boleh lah. Yang tu jadi panjang. Yang tu jadi panjang. Maka hadis ni memberi manfaat kepada kita untuk kita memahami bagaimana baginda Nabi SAW lakukan. Dan kita akan tengok di dalam hadis nanti, kita akan tengok dalam hadis, kalau satu orang tu seorang-seorang dia syak 3 ke 4, 3 ke 4, dia nak buat macam mana? Dia kira apa? Dia kira 3. Karena yang ini ada hadis yang lain di mana Nabi SAW kata, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri shalla salasan am arba'an falyatrahil syak wal yabni 'ala al-mastayqadha summa masjud sajdatain qabla an yusallima. Jika satu orang kamu itu dalam syak dalam semayangnya, dia tak tahu semayang 3 ke semayang dia 4, falyatrahi syak, buang syak tu. Buang syak, buang berapa? Buang 4 lah. Ini semua kita tahu, buang syak, buang 4. Kerana kita kadang-kadang otak kita setting tak betul. Bila kita syak satu benda, hari ni hari yang keempat ke hari yang kelima ni? Keempat ke kelima? Sebenarnya kita bukan syak hari yang keempat, kita syak hari yang ke-5. Kerana yang 4 tu confirm dah. Cuma kita syak kemungkinan dia 5. Tuan-tuan faham tak? Tapi hari ni hari 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 5, hak tu gila. Dia otak dia memang habis lah, masalah lah. Tak ada lah orang macam tu kan. Okey, kalau satu orang dia syak 3 ke 4, 3 ke 4, sebenarnya dia dah confirm 3 tu. Yang dia syak adalah kemungkinan telah 4. Tapi kalau 1 ke 2 ke 3 ke 4, sebenarnya kalaulah berlaku dia berdengung, terminum ubat batuk lebih ke apa, sebenarnya 1 lah yang dia confirm. 1 lah yang dia confirm. Jadi Nabi kata falyatrahi syak, buang syak tu, wal yabni ala mastayqana, dan dia bina di atas apa yang dia yakin. Dia yakin 3 lah kan. Kalau dia memang jenis memang 4 pun, tapi syaitan suka duk bisik tinggal dia kata 3, tapi aku tahu 4, saya kata nak kata 3. Tu dia dah yakin 4 lah.
Tapi ada orang kadang-kadang dia was-was. Dia main buat 4 pun dia, syaitan duk kata, dia duk teringat hak syaitan kata tu. Itu masalah lain. Itu masalah syaitan. Nabi kata falyabni ala mastaiqana. Dia bina di atas apa yang dia yakin. Thumma sajada sajdatain qabla an yusallima. Kemudian dia sujud 2 kali sujud sebelum memberi salam. Sujud apa tu? Sujud sahwi. Yang ni kalau dia bukan tertinggal, dia masih lagi dalam salat. Cerita yang kita cerita dalam hadis ni, ceritanya dah pi bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hak makmum belakang pun duk khayal dalam semayang, semua pakat bagi salam semua. Melainkan seorang yang di belakang tu, 3 orang di belakang tu kata, "Tok Imam semayang 3." 3 apa? Tak tahu, aku pun tak perasan. Tadi duk ingat pas ni petang ni nak pergi makan tang mana pula. Hak lain ada lah 2 orang seorang lagi, memang 3. Tok Imam pun yakin. Seorang pula kata memang 3 Imam. Apa Imam kena buat? Bangun dan solat lagi 1 kali rakaat. Satu rakaat. Kemudian bagi salam. Selepas bagi salam, sujud 2 kali dan makmum juga melakukan hal yang sama. Ini jika kita berdasarkan kepada hadis ini. Kalaulah satu orang tu, katakanlah dia berlaku beberapa kali kesalahan. Yang pertama, tadi masa tasyahud tu, tasyahud awal, bangkit. Tak tasyahud awal. Macam kesalahan di dalam hadis yang tadi. Hadis yang awal. Lepas pada tu adalah makmum berkata subhanallah, tapi dia tak boleh duduk dah, sebab apabila dia telah berdiri tegap, dia tak boleh duduk. Jika dia bangun daripada tasyahud awal, kita ada bahas pada kuliah yang lepas, dia bangun, belum lagi betul bangun, baru ke arah nak bangun, belum berdiri tegap, dia teringat, dia duduk balik. Sebahagian ahli fiqh kata sebelum paha dia berpisah dengan betisnya, sebahagian kata sebelum lututnya diangkat daripada lantai. Yang penting dia belum berdiri. Tapi kalau dia dah berdiri, mana tak faham belakang duk pergi kata subhanallah, baru dia teringat, ya Allah, tertinggal tasyahud awal. Duk fikir pasal tasyahud awal ni, takut makmum komplain, depa tak sambung kontrak imam. Tak ada lah sampai tu orang nak buang jadi imam. Tapi pi semayang pada rakaat yang ketiga, bagi salam pula dah. Jadi berapa kesalahan? 2. Lepas bagi salam, orang kata, "Tok Imam, sudahlah tasyahud tak buat. Semayang Isya dah lah 3 rakaat." 3 lah. Dia kata, "Aku duk raplah fikir tadi dia." Betul ke 3? 3. Bangun dia, sambung lagi 1 rakaat. Jadi bila bangun sambung lagi 1 rakaat, habis, selesailah yang tak cukup tu. Tapi dalam semayang tu ada berapa kesalahan dia buat? 2. Dia nak kena sujud berapa kali? Sujud sahwi tu nak sujud berapa kali? Kau nak sujud 2, berhenti sat, sujud pula lagi 2, bayang semua. Dia hanya sujud 2 kali, merangkumi semua kesalahan itu. Tak adalah dia kena sujud 4 kali sebab dia telah membuat 2 kesalahan. Okey, azan dulu. Bismillah. Di dalam hadis ni, tentu kena bagi perhatian. Tadi saya buat apa contoh, saya gambarkan apa yang berlaku pada zaman Nabi.
Tapi dalam hadis ni kenapa sahabat bagi salam bersama dengan Nabi, sedangkan Nabi sembahyang tak cukup? Sebabnya ialah kerana pada zaman itu ialah zaman wahyu. Kemungkinan Allah turunkan syariat sembahyang 2 rakaat ataupun diqasarkan. Hatta kalau Nabi sembahyang 3, sahabat ikut kerana sahabat mungkin sangka itu adalah syariat. Tapi pada zaman kita, kalau Tok Imam sembahyang Isya, dia sembahyang 2 rakaat. Adakah patut kita bagi salam dengan dia sedangkan kita tahu bahawasanya dia sembahyang tak cukup? Kita tentu tidak memberi salam dengan dia. Kita bangunlah. Mungkin kita boleh andaikan mungkin Tok Imam ni musafir kot, kan? Tapi kalau Tok Imam Masjid Alwi, dia duduk belakang masjid, dia nak musafir macam mana, kan? Jadi kita tak ikutlah imam. Ataupun kalau imam tu tiba-tiba sembahyang 5 rakaat, macam berlaku pada Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Mas'ud tadi. Sahabat ikut kerana sahabat tak tahu kemungkinan syariat. Tetapi pada zaman kita, kalau Tok Imam sembahyang 5 rakaat, kita boleh ikut tak? Tak boleh ikut. Kalau kita ikut, batallah solat kita. Pasal sembahyang 4 rakaat. Jadi apa yang patut kita buat? Yang kita patut buat ialah kita tunggulah. Kalau kita mau tunggu, ataupun kita bagi salam dulu, ataupun kita tunggu. Maksud dia bangkit, mungkin dia terlupa. Lepas tu orang lepas dia duk baca Fatihah, orang bagi, tiba-tiba dia ingat, jadi 5 dah ni. Dia tak boleh sempurnakan rakaat itu, tak boleh. Kemudian dia rokok, kemudian dia i'tidal, kemudian dia sujud, sehingga dia untuk tahiyat ataupun tasyahud. Dia tahu saja dia 5, dia turun. Dia tidak boleh menyempurnakan rakaat itu, kerana kalau dia punahkan rakaat, berarti dia telah menambahkan bilangan rakaat bagi rakaat solat yang telah ditetapkan. Ketetapannya 4, dia tak boleh bagi jadi 5. Jadi senario yang saya bagi tahu tadi, kalau sekiranya belakang orang pun tak apa nak pasti, tak apa pasti, Tok Imam ni 3 kot Tok Imam, tapi pasal hang bagi salam sekali, pasal saya pun tak confirm, tapi dok rasa macam 3. Lepas tu seorang berkata saya pun rasa 3. Tapi oleh kerana dia tak confirm, dia ikut imam. Tapi kalau dia confirm imam 3, dia mesti sambung bagi cukup rimbah solatnya menjadi 4 rakaat. Kalau solat itu ialah solat 4 rakaat. Ini adalah merupakan beberapa manfaat yang dapat kita ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Maka tambahan yang berlaku di dalam solat atau kekurangan yang berlaku di dalam solat, jika sekiranya kerana lupa, maka tidak membatalkan salat. Melainkan para fuqaha bincang jika sekiranya terlalu lama, sembahyang 2 rakaat, lepas pada tu keluar daripada masjid, pergi minum kopi lagi, kawan tu tanya, pasal apa hang sembahyang 2 rakaat tadi, hang sembahyang qasar lah? Mana 2, 4 2 tadi. Tapi kawan dah keluar pergi minum kopi, duduk bersembang, dah telefon kawan. Kalau berlaku seperti yang keadaan demikian, dia solat semula. Sebahagian fuqaha kata jika telah batal, lepas keluar dah sembang, batal wuduk dah, dia solat semula. Dia solat semula. Namun dalam sebagian riwayat, Nabi dah masuk dalam rumah dia. Orang bagi tahu Nabi bahawasanya Nabi korang semayang, Nabi keluar, Nabi sambung. Tapi tempohnya itu tidak lama. Tempoh itu tidak lama. Maka ini adalah manfaat yang kita dapat daripada hadis ini, Nabi SAW. Dan hadis ini juga macam kita sebut, kita dapat manfaat kegerunan para sahabat terhadap kehebatan Rasulullah SAW bila mereka berbicara dengan
Nabi SAW. Cuma saya nak sebut beberapa hal sebelum tuan-tuan tanya. Tadi saya bincang tentang kalau kita tertinggal rukun. Misalnya, satu orang tu bila solat, dia sujud baru sekali, lepas sujud yang pertama, dia terus bangun. Bila dia bangun, bila dia bangun, dia teringat, dah berdiri dah teringat, dia belum sujud yang kedua. Maka kalau dia belum lagi baca Fatihah, baru nak bangun, dia turun balik untuk melakukan sujud yang kedua. Tapi kalau sekiranya dia bangun, baca Fatihah, dah rokok, masa rokok baru teringat, tadi aku sujud sekali ya Raza, macam mana dia nak buat? Kalau hal itu berlaku, dia kira rakaat yang tadi tak sah kira, kerana rakaat tadi tidak sempurna. Kalau dia pada rakaat yang kedua, dia kira dia hanya baru satu rakaat, kerana rakaat itu telah rosak, kerana telah tertinggal perkara rukun. Telah tertinggal perkara rukun. Jika sekiranya dia sudah memberi salam, baru orang bagi tahu dia bahawasanya tadi saya duk tengok tuan semayang rakaat yang kedua tadi ni tuan tak rokok. Apa dia nak buat? Dia bagi salam dah, dia bangun, dia tambah lagi satu rakaat yang rosak itu. Ini adalah hal-hal yang perlu dilakukan, yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sebelum saya buka pada tuan-tuan soalan, apabila kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati betapa ini adalah agama yang memang datang daripada Allah. Islam ini adalah agama yang paksinya ialah Allah Azza wa Jalla. Hatta Nabi apabila silap di dalam solat, terlupa dalam solat, baginda tak kata tak apa, oleh kerana aku Nabi, yang ni kira cincai, boleh. Nabi tambah, baginda tambah. Bahkan baginda kata pula, innama ana bashar mislukum ansa kama tansaun. Sesungguhnya aku manusia seperti kamu, aku lupa macam mana kamu lupa. Nabi tak claim benda-benda karut-karut. Kalau Nabi itu perjuangan dia ialah untuk mengangkat supaya dia seperti mana yang sebahagian golongan-golongan ini di Indonesia sekarang panas. Perdebatan antara golongan habaib, sebahagian kata habaib ni rupanya DNA dia tak sampai, bukan saja tak sampai ke Arab pun, bukan sampai tak sampai ke Nabi, tak sampai ke Arab pun. Tak apalah perbahasan mereka, tapi mereka tu dakwa sesungguhnya Habib yang pendosa yang teruk tu lebih baik daripada ulama yang saleh yang bukan Habib. Tuan-tuan boleh tengok banyak video-video mereka dalam perdebatan mereka yang isap rokok, yang macam-macam, di atas klaim dia keturunan Nabi, kamu wajib mentaati dan mencintai kami, siapapun kami. Dan berlaku perdebat di Indonesia panas. Tapi tak apa, Nabi SAW yang mereka kononnya sandarkan diri mereka kepada Nabi, nasab mereka kepada Nabi, nak benar tak benar itu satu hal yang lain. Sandaran nasab tu hendaklah dibuktikan. Hatta baginda Nabi tak membuat dakwaan-dakwaan yang macam tu. Nabi kata aku lupa, ya aku tambah. Nabi tak kata aku tak lupa, hampa semua yang lupa, hampa silap, syaitan telah mengelirukan hampa, aku Nabi. Nabi tak kata.
bagi menunjukkan inilah syariat yang kita laksanakan. Kan didikan Nabi ialah untuk kita beribadah dengan betul. Sebab itu ibadah itu al-ibadah. Ibadah itu al-ta'ah ma'al khudu' dari segi bahasa. Taat dengan penuh ketundukan kepada Allah. Al-ubudiyatu al-khudu' wat-tadhallul, kata Ibn Manzur dalam Lisanul Arab. Ubudiyah itu maksudnya rendah diri dan hina diri di hadapan Allah. Mana-mana ibadah yang tidak mencapai makna sehingga kita rasa hina diri di hadapan Allah, ia tidak memenuhi makna ibadah. Macam mana manusia dia silap? Dia buat semula, dia akur di hadapan Allah Jalla wa'ala. Dan ini kita pelajari. Sebab itu bila baca, berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi SAW, memberikan makna ini dalam diri kita. Kebelakangan ini ada orang kempen, ni geng-geng nak kembali pada Quran dan Sunnah ni. Kita bukan boleh faham Quran dan Sunnah, ikut yang mana ulama dah kata sudah. Mereka bagi tahu kita ikut. Memang benar kita memerlukan apa yang disebutkan oleh para fuqaha dan mujtahidin, tetapi kita hendaklah mendengar sendiri firman Allah dan membaca sunnah Rasulullah. Dan apabila ada hadis-hadis atau membab yang mungkin sukar untuk dipahami, memerlukan satu analisa, ketika itu kita merujuk kepada para fuqaha, kita merujuk kepada para mujtahidin, karena mereka telah melakukan analisa terhadap hadis-hadis itu. Tujuan mereka ini sebahagiannya supaya kita jangan baca habis. Untuk apa? Ikut saja apa yang kiai, masyaikh dan ustaz buat. Kalau ustaz kata saya betul, kita kira dia betul. Kalau dia kata dia buat, kita kira apa yang dia buat. Sekarang ni takkan dia salah, dia ustaz. Takkan dia salah, dia mufti. Dalam agama tak ada. Agama dalil. Kalau salah dengan kitab dan sunnah, salah. Hatta sahabat bertanya Nabi SAW, an-nasita am qusiratus salah? Adakah Rasulullah engkau telah lupa ataupun semayang telah dipendekkan? Dia tanya Nabi SAW. Nabi tak kata, hang siapa ni duk pandai-pandai tanya aku ni? Ini memberikan kelapangan dada siapa yang belajar agama, menjadikan benar-benar kita semua adalah hamba Allah. Sebab itu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku menyaksikan bahawasanya Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Dinul haq, agama yang benar, bukan agama superstitious. Tuan-tuan tengok ajaran agama karut yang diajar, membodohkan akal. Sehibaba lah apa semuanya membesarkan apa pengasas-pengasas agama tu, diberikan kepadanya, dijadikan dia macam Tuhan yang menjelma di hadapan manusia. Tapi Nabi kita tak begitu. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah aku adalah manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku Tuhan kamu, Tuhan yang satu. Agama yang jelas tauhidnya, agama yang jelas anti syiriknya, agama yang tidak pernah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan mana-mana makhluk. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu dan hidayah kepada kita dengan menekuni hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tak ada. Senang. Dia kata apa? Oh, ada kempen
di dalam media sosial oleh saudara Alif Satar. Saya sebutlah nama dia sebab dia kempen benda yang bagus. Subuh macam Jumaat. Saya secara kebetulan dia agak rapat juga dengan saya. Orang ajak kepada solat dan orang nak datang solat. Banyak sebab orang boleh jadi baik, kan? Kalau satu orang tu boleh datang, kerana nak datang solat subuh ni bukan mudah. Solat zuhur ke apa, mungkin orang datang dah tengah hari, member ajak makan tengah hari. Lepas tu member tu singgah semayang zuhur, dia tak boleh nak pergi mana, naik kereta sekali, main semayang jugalah. Tapi untuk keluar solat subuh berjamaah, ia memerlukan kekuatan. Sebab itu kalau orang tu dia suami kita sama, isteri kita, terutama orang perempuan, pastikan suami pergi solat subuh berjamaah di masjid. Memulakan hari dengan mencari keberkatan daripada Allah Azza wa Jalla. Datang ke masjid. Kalau ada orang ajak, mungkin orang semua semayang, tapi ada orang ajak, dia mencetuskan, kerana manusia ini meniru orang lain. Hatta di kalangan para sahabat ada yang masuk Islam masa awalnya kerana nak kahwin, kemudian elok Islamnya. Dan jika sekiranya ada orang dia datang salat subuh kerana ada orang yang ajak, kemudian dia tak salatlah subuh kerana selebriti itu. Kalau dia datang, kenapa kau nak pergi sembahyang subuh? Aku bukan nak sembahyang subuh, kau nak pergi jumpa selebriti itu. Memang tak dapat pahala lah dia. Tapi kalau dia terpanggil untuk memakmurkan majlis itu ataupun kempen itu supaya orang semua semangat sembahyang jemaah, tidak ada masalah. Dan dia sendiri pun akan solat jemaah. Tapi kalau dia pergi kerana hari itu saja, kerana semata-mata nak jumpa selebriti itu, maka itu niatnya tak betul. Innamal a'malu binniyat. Saya dipahamkan, beliau bercakap dengan saya, beliau kata ramailah hatta orang politik ke apa semua berhubung dengannya, nak jadikan program tu juga program mereka. Pandangan saya pada beliau, pulang pada dia lah, pandangan saya pada beliau, jadikan program tu program dia saja, kempen orang mari solat. Kita di Perlis daripada dulu kita buat kempen solat subuh berjamaah, supaya orang mungkin yang ada kesedaran nak mari, tak ada kekuatan, bila dengar orang ajak, dia ada semangat. Tapi bila kempen tu pasal apa nak mai? Bukan kerana nak jumpa selebriti, tapi kerana nak mendapatkan fadilat solat subuh berjamaah. Solat subuh berjamaah adalah kekuatan, tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang dia boleh macam-macam, duduk malam pergi jumpa ni, buat kebajikan, pergi sana, semayang subuh berjamaah dia tak boleh buat. Dia bangun dalam keadaan malas dan jiwa yang gusar. Bangun dalam keadaan menghadap Allah. Ubat dalam kehidupan. Sekarang ni banyak orang healing itulah, healing inilah. Ubat dalam kehidupan ni, tuan-tuan. Bangun sebelum waktu subuh, salat 2 rakaat, salat 4 rakaat, bangun bagi lama, doa pada Allah, istighfar, zikir, semayang 2 rakaat sebelum subuh, kemudian pergi ke masjid, salat subuh berjamaah. InsyaAllah Allah akan menunjukkan dan memberikan jalan kehidupan ini. Sebahagian manusia sesat di dalam diri mereka sendiri. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tuhan kata, mereka menyangka mereka buat benda yang baik dalam hidup, tapi tak betul. Tercari-cari tentang makna hidup. Adakah selama yang dia buat dalam hidup dia betul-betul kerana Allah, ataupun sebenarnya kerana diri dia sendiri, kerana kepentingan? Berapa ramai orang yang mungkin na'udzubillah imam ke mufti ke sama, yang mai ke masjid, mengajar di masjid kuliah hanya kerana manusia. Orang tengok, Masya Allah mufti banyak kuliah dia, na'udzubillah, balik pada Allah, Allah kata semuanya kerana orang, bukan kerana aku.
Berapa orang yang menderma memberikan duit kepada orang, belanja beribu, ratus ribu, juta berada, tapi dia sentiasa selit di dalam setiap tujuan itu kerana tujuan-tujuan yang lain, tidak solid kerana Allah. Na'udzubillah. Inilah perkara yang paling kita takuti. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an na'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada mensyirikkanmu apa yang ku tahu, dan aku memohon keampunan apa yang ku tak tahu. Diri kita, terutama orang yang ada jawatan, termasuk saya lah, mai kuliah sekali dia berkata mufti apa tak kuliah. Akhirnya sebab itu semua kita hidup dengan sangkaan. Tuan-tuan menyangka saya mesti bagus, saya mufti ngajak tuan-tuan. Padahal mungkin kebanyakan yang, ataupun mungkin semua yang duduk di bawah ni lebih bagus daripada saya di sisi Tuhan. Allah bukan kira siapa yang duduk di atas ataupun di bawah, tetapi Allah melihat apa yang ada fi qulubikum, apa yang ada dalam jantung hati kamu. Adilnya Allah Jalla wa'ala, dia tak mengira kedudukan, nama, jawatan orang untuk mendapat kedudukan di sisinya. Kerana kau mufti, kau ada kedudukan di sisi aku. Tidak. Kerana kau ada imam, kau ada kedudukan. Tak. Mereka yang beramal dengan amalan saleh. Dan setiap orang beramal dengan amalan saleh menurut kedudukannya. Yang sapu sampah dengan amalan salehnya, yang cuci masjid dengan amalan salehnya, yang guru mengajar dengan amalan salehnya, orang yang bekerja di jalanan dengan amalan salehnya, orang yang dengan kereta mudah datang ke masjid dapat pahala. Tapi orang yang naik basikal kayu datang ke masjid juga dapat pahala. Tentunya pahala tidak sama antara keduanya. Walaupun dunia memang tak sama, tapi pahala tak sama. Di sudut yang ni susah payah, sejuk, kena cuci, naik kayu basikal, penatnya lebih. Allah Subhanahu wa taala mengira bagi setiap kepenatan itu. Kita salat di dalam saf ini ramai-ramai, walaupun salat Isya 4 rakaat, pahala di sisi Allah tak sama. Kerana Allah mengetahui siapa yang lebih mengingatinya, dan siapa yang lupa, dan siapa yang lalai, siapa yang bersungguh datang, siapa yang datang kerana kepentingan. Allah Maha mengetahui. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, datangkan pada diri kami taqwanya, wa zakkiha, dan bersihkanlah. Wa anta khairu man zakkaha, engkaulah yang paling baik untuk membersihkan jiwa. Dunia menipu, mata'un ghurur, perhiasan yang menipu. Yang menipu saya, menipu tuan-tuan. Tuan-tuan tertipu dengan jubah saya, dengan ucapan saya. Tuan-tuan tertipu dengan, saya tertipu dengan apa yang kita lihat. Di sisi Allah, amalan yang sebenar setiap hamba, siapa yang ikhlas dan tidak. Hatta selebriti ke siapa, Allah mengetahui kalau dia buat kerana Allah, dia dapat kerana Allah. Kalau dia buat kerana untuk membanyakkan likes dan semua orang kata bagus, maka dia akan dapat yang itu. Wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu lid dunya aw imra'atin yang yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasul. Siapa yang hijrahnya kerana dunia atau wanita yang ingin dikawininya, maka dia berhijrah kepada itu. Perjalanan sama, pergerakan sama, hijrah nampak sama, niat ditentukan oleh Allah Jalla wa'ala. Pahalanya. Mudah-mudahan Allah berikan kita niat yang baik. Isteri kalau hendak keluar rumah wajib maklumkan kepada suami. Bagaimana pula suami? Adakah perlu lakukan perkara yang sama? Isteri nak keluar rumah kena maklumkan kepada suami. Banyak hadis-hadis dalam hal ini. Hatta nak keluar ke masjid,
Nabi kata la tamna'u ima Allah min masajidillah. Kamu jangan larang hamba-hamba perempuan Allah untuk keluar ke masjid Allah. Maksudnya kuasa larang tu ada di tangan lelaki. Tapi Nabi kita jangan larang. Para fuqaha dalam masalah wanita keluar daripada rumah setelah menganalisa hadis-hadis Nas dan hadis-hadis Nabi SAW menyimpulkan bahawasanya wanita tidak boleh keluar daripada rumah melainkan dengan izin suaminya. Melainkan hatta dalam mazhab Syafi'i dia lebih tegas, tapi kita tidak mengambil pandangan itu kerana terlalu ketat, sehingga dia kata kalau anaknya mati, ibu bapaknya mati, suaminya tak izinkan dia pergi keluar menziarahinya, dia tak boleh keluar. Kita dalam fatwa lebih luas dalam hal ni, kita menyatakan, kita melihat kepada pandangan-pandangan para fuqaha yang berbagai, dia boleh keluar kepada keperluan ibu bapaknya jika ibu bapaknya itu tidak ada siapa yang dapat mengendalikannya, ataupun ibu bapaknya memerlukannya, ataupun ibu bapaknya berduka cita yang amat apabila dia tidak keluar untuk menziarahi mereka, dia boleh melakukannya. Dia boleh keluar daripada rumahnya jika walaupun suaminya kata tak boleh keluar, jika rumah yang disediakan oleh suaminya itu memberikan mudarat kepadanya. Mungkin rumah elok tapi kawasan tak selamat, ataupun di rumahnya itu ada benda yang tak selamat, rumah boleh dicerobohi, boleh dimasuki oleh orang lain yang dia rasa tak selamat, berbahaya, ataupun di dalam rumahnya ada orang lain, ataupun suaminya itu kadang-kadang betul, kadang-kadang otaknya tak betul, dia takut malam-malam pukul dia, katok kepala dia, dia boleh keluar jika sekiranya dia merasakan dia dalam keadaan mudarat. Suami dia boleh keluar, dia tak memerlukan izin isteri, tetapi mengkhabarkan kepada isteri bahawasanya dia keluar. Kalau tidak, suami, abang nak keluar dulu lah, tak dibenarkan, duduklah dia di rumah dia. Tapi kalau dia bagi tahu isteri dia, mim babi husnul ta'amun, husnul muamalah, dalam pada bab bermuamalah dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Husnul muasyarah, maksudnya hubungan yang baik menjadi sunnah, supaya isteri dia tahu, tak susah hati dia pergi ke mana, sunnah, kerana itu adalah satu hal yang baik. Tetapi suami dia tak boleh bagi semua benda bagi tahu. Terutama suami dia orang penting, orang duduk dalam kerajaan, ada rahsia-rahsia kerajaan, mesyuarat yang tak boleh bagi tahu, tak semesti bagi tahu kepada isteri. Bagi tahu ke isteri dia, isteri kata ni jangan bagi tahu kat siapa, abang ni dah mesyuarat ni, nak rahsia kerajaan, tak bagi tahu. Member dia datang, ni aku bagi tahu kat jangan bagi tahu siapa, suami aku bagi tahu dah, jangan bagi tahu siapa. Isteri dia pun balik habaq tahu kat suami dia, ni dia habaq tapi jangan bagi tahu kat siapa, lari satu kampung tahu. Maka dia tak sampai. Apakah dibolehkan seorang musafir tidak hadir solat berjemaah di masjid berkaitan dengan penginapannya? Hadir solat jemaah di masjid pada majoriti para ulama ialah sunat yang dituntut. Dia hadir. Dan penegakan solat 5 waktu itu berjamaah itu adalah merupakan fardu kifayah. Jika ada satu kampung tak buat, satu kampung berdosa. Namun kalau dia mendengar azan, dia menghadiri masjid. Kalau imam semayang sempurna, dia semayang sempurna. Itu adalah sunnah. Kalau dia semayang di tempat hotelnya juga, adalah sah salatnya. Ada orang telah mendaftar untuk tunaikan haji tapi perlu menunggu giliran tanpa berusaha untuk mempercepatkannya. Orang ini dalam kategori kaya dan berkemampuan, boleh ambil pakej. Namun individu ini memilih untuk menunaikan umrah beberapa kali dan juga mengambil pakej ke Masjid Al-Aqsa. Adakah dia berusaha? Jika sekiranya dia mampu untuk menunaikan haji, wajib dia menunaikan haji. Jika dia sengaja menangguhkan tunaikan haji sehingga akhirnya dia tidak menunaikan haji, dia merupakan hutang dia di hadapan Allah Jalla wa'ala. Jika dia mampu, walaupun pakej itu mungkin mahal, tapi dia mampu,
Tidak menyebabkan dia pulang daripada haji dia menjadi papa kedana, ataupun dia menjadi miskin, atau menyebabkan dia jatuh dalam kesusahan. Dia ada lebihan, walaupun dia terpaksa membayar dengan mahal lebih sedikit, mahal kerana nak pergi haji, memandangkan umur dia telah banyak, wajib dia menggunakan hartanya untuk pergi haji. Melainkan dia tak mampu. Kalau digunakan harta dia, dia jual tanah dia, dia pulang dalam keadaan tidak ada tempat tinggal lagi, ataupun menanggung bebanan hutang yang sukar untuk dia, tak mampu lagi untuk dia lunaskan, yang besar kepada dia, ini tak mengapa. Tetapi jika dia tak ada banyak, dalam bank dia ada juta, pakej haji tu mungkin dia kena nak pergi beli tu, mungkinlah kalau dia nak pergi cepat tu, untuk kalau tidak dia kena tunggu lagi 20 tahun. Masa tu berumur dia dah mungkin dah 80 tahun, mungkin dia dah tak sempat. Dia sekarang dah 60 tahun umpamanya, dia gunakan wang dia untuk pergi haji. Jika tidak dia bertanggungjawab di depan Allah Jalla wa'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.